Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe dan loceng supaya anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Apa khabar? Kembali lagi bersama saya Cikgu Zack, Cikgu Sains anda. Hari ini kita akan mempelajari topik haba. Jom kita belajar bersama. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran terlebih dahulu. Pertama, menyatakan maksud haba dan suhu. Kedua, menyukat suhu dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. Standard pembelajaran 6.1.1 dan 6.1.2. Haba dan suhu. Cuba kamu perhatikan situasi berikut. Air yang pada asalnya panas berubah menjadi sejuk. Ini adalah kerana haba dibebaskan ke persekitaran. Mari kita lihat berkaitan dengan topik yang kita akan pelajari pada hari ini. Seperti yang telah kita pelajari pada tahun 4, haba ialah suatu bentuk tenaga. Haba dapat dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Suatu bahan akan menjadi panas apabila menerima haba, manakala suatu bahan yang lain pula akan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Suhu pula ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan suatu bahan. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Unit piawai yang digunakan untuk mengukur suhu ialah darjah Celsius. Gambar berikut menunjukkan termometer bilik dan termometer makmal. Terdapat dua jenis termometer makmal, iaitu yang menggunakan cecair merkuri dan menggunakan cecair alkohol. Selain darjah Celsius, kita juga boleh menggunakan darjah Fahrenheit yang terdapat pada termometer untuk mengukur suhu. Cara menggunakan termometer. Cecair di dalam termometer akan mengembang atau mengecut apabila terdedah kepada suhu persekitaran yang berbeza. Apabila suhu bahan menurun, aras cecair di dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Apabila suhu bahan meningkat, aras cecair di dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Seterusnya, cikgu akan terangkan cara menggunakan termometer. Pertama, letakkan bikar yang berisi air di atas permukaan yang rata. Kedua, pegang bahagian atas termometer secara menegak. Ketiga, masukkan termometer ke dalam bikar. Pastikan berbuli terendam dan tidak menyentuh dasar bikar. Keempat, setelah aras cecair di dalam termometer menjadi tetap, laraskan kedudukan mata pada aras meniskus termometer untuk mengambil bacaan suhu. Pasti kamu tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan aras meniskus di dalam termometer? Aras meniskus di dalam termometer ialah aras lengkungan cecair di dalam tiub kaca yang terdapat di dalam termometer. Bagi termometer yang menggunakan cecair alkohol, aras meniskus melengkung ke bawah. Manakala bagi termometer yang menggunakan cecair merkuri, aras meniskus melengkung ke atas.
Berikut adalah cara mengambil bacaan termometer. Bagi termometer makmal bercecair alkohol, kedudukan mata hendaklah setentang dengan aras meniskus. Kedudukan mata yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan bacaan termometer yang diambil menjadi kurang tepat. Bacaan termometer makmal bercecair alkohol hendaklah diambil pada lengkungan bawah aras meniskus. Kaedah mengambil bacaan termometer adalah sama bagi termometer makmal bercecair merkuri. Perbezaan bagi termometer ini ialah kita hendaklah mengambil bacaan pada lengkungan atas aras meniskus. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Suatu bahan akan menjadi lebih panas apabila menerima haba dan akan menjadi lebih sejuk apabila kehilangan haba. Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan suatu bahan. Alat untuk mengukur suhu ialah termometer dan unit piawai bagi suhu ialah darjah Celsius. Apabila suhu bahan menurun, aras cecair di dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Apabila suhu bahan meningkat, aras cecair di dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Aras meniskus di dalam termometer ialah aras lengkungan cecair di dalam tiub kaca yang terdapat di dalam termometer. Baiklah, sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap agar adik-adik dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Sehingga kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Selamat belajar dan jumpa lagi.